Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wa intifa' wa ifadata wa istifad wal hasanah tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dilalata 'ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menyambung kembali muzakarah perbincangan kitab At-Taqrirat As-Sadidah, dan telah kita sampai pada rukun yang keempat bagi rukun nikah, iaitu asy-syahidan, dua orang saksi. Hikmah diwajibkan untuk hadirnya dua orang saksi ketika akad nikah sedang berlaku ialah untuk berjaga-jaga, ihtiyat dalam bab yang berkait dengan kemaluan. Asalnya seorang suami ataupun seorang lelaki tak boleh bersama dengan seorang perempuan kemudian boleh bersama, jadi daripada haram menjadi halal. Perkara itu perkara yang bahaya lah, tak boleh jadi akan berlaku zina kalau tak kena cara. Jadi kita nak ihtiyat, berjaga-jaga, kita hadirkan dua orang saksi. Juga nak pelihara perkahwinan daripada ingkar, nak menjaga perkahwinan daripada ingkar. Syurutus syahidain, syarat dua orang saksi, isnan, ada dua. Yang pertama, jadi mesti dua orang saksi, tak boleh seorang saksi, tak boleh. Dan saksi itu mesti lelaki lah. Kita akan baca. Yang pertama, syurutus syahidaini isnan, syarat dua orang saksi ada dua. Pertama, ahliyatus syahadah. Pertama, saksi itu mempunyai keahlian untuk menjadi saksi. Apa syarat-syarat untuk menjadi saksi? Bi an tatawaffara fihi syurutus syahadah wallati minha. Syarat-syarat untuk seseorang itu mempunyai keahlian menjadi seorang saksi bagi akad nikah ialah mesti dia itu bersifat dengan sifat Islam. Dia itu mesti Islam. Wa yashtaratu al-islamu, di bawah dita'liq, wa yashtaratu al-islamu walau fi nikahil kafirati li'anna al-kafira laysa ahlan lisyahadati fala yasihu bi zahiril islam ay al-baladu allati aktharaha muslimun wala bimasturihi al-baladu alladhi istawaya fiha adadul muslimin wa ghairihim. Jadi disyaratkan Islam walaupun pada perkahwinan seorang yang kafirah, seorang perempuan yang kafirah. Li'anna al-kafir laysa ahlan lisyahadah, kerana seorang kafir tidak mempunyai keahlian untuk menjadi saksi. Jadi walaupun yang berkahwin itu seorang kafirah, contohlah seorang lelaki kahwin dengan perempuan, seorang lelaki muslim kahwin dengan perempuan yang kafirah. Yang kafirah maksudnya yang agama Yahudi ataupun Nasrani. Jadi siapa yang menjadi saksi, siapa yang nak jadi saksi? Wali kepada perempuan tu. Wali kepada perempuan tu. Kalau wali perempuan tu kafir, bolehkah menjadi saksi? Kita sebut tidak boleh. Kekal yang menjadi saksi kita kena cari yang muslim, okey. Fala yasihu bi zahiril Islam, tidak sah kalau seorang saksi itu Islamnya hanya zahirul Islam. Zahirul Islam ini ialah satu tempat yang, satu negara yang kebanyakan ahlinya muslimun. Kebanyakan ahlinya muslimun. Ini zaman dulu lah ni. Zaman yang tidak ada kad pengenalan dan sebagainya. Contoh kita sebut di Malaysia. Di Malaysia kebanyakan muslim, tapi ada juga yang bukan muslim. Jadi saksi itu kalau kita ambil je mana-mana orang, tak, ketika itu zahir orang yang kita ambil untuk menjadi saksi, orang yang tidak kita kenali lah, orang tu zahirnya muslim sebab dia berada di satu negara yang kebanyakan rakyatnya muslim, zahirnya muslim, tapi boleh jadi dia tu kafir. Boleh tak kita main ambil orang yang jenis lagu tu? Tidak memadai. Tidak memadai. Mesti cari yang yakin Islam. Hari ni mudahlah, ada kad pengenalan tu. Ambil tengok kad pengenalan tu muslim lah. Jadi tak boleh kita cari yang zahirul Islam.
macam gambaran yang saya sebutkan tadi. Kita ambil di mana-mana sahaja dua orang, kita jumpa dua orang entah kita kenal yang kita tidak kenali, kita suruh dia jadi saksi. Kita suruh dia jadi saksi. Sedangkan kita tidak yakin dia Muslim, tapi zahirnya bila mana dia itu berada di negara Muslim ataupun dia berada di negara yang kebanyakan rakyatnya Muslim, dia itu Muslim lah. Memadai ataupun tidak kita ambil orang seperti itu menjadi saksi? Tidak, sebab dia itu tidak mempunyai kelayakan untuk menjadi saksi. Wala bimasturihi, juga tidak memadai kalau Islam seseorang itu mastur. Masturnya tersembunyi. Macam mana nak tahu Islam seseorang tu mastur? Al-baladul lati istawaya fiha adadal muslimin wa ghairihim. Contoh di satu tempat, contohlah kita sebut London contoh, sebagai satu contoh. Di London tu orang Islam dan juga orang kafir sama banyak. Sama banyak. Jadi ketika mana kita nak akad nikah, kita ambil dua orang yang kita tidak kenali, yang kita tidak tahu dia tu Muslim ataupun tidak. Kita ambil dia dan kita suruh dia jadi saksi. Juga tidak memadai. Sebab apa? Islam dua orang tu mastur. Mastur, tidak memadai. Jadi mesti kita cari yang yakin Muslim. Dan saya beranggapan hari ini bila dah ada kad pengenalan tu, yakinlah Muslim. Yakinlah Muslim. Itu syarat pertama untuk menjadi untuk mendapat keahlian menjadi saksi Islam. Yang kedua, al-bulugh, mesti balik. Budak kecil tidak ada keahlian menjadi saksi. Al-hurriyah, merdeka, hamba tidak mempunyai keahlian untuk menjadi saksi. Al-muru'ah, orang yang ada marwah. Mereka yang tidak ada marwah tidak layak menjadi saksi. Dan perkara-perkara yang menjatuh marwah berbeza-beza mengikut zaman, keadaan dan atau peribadi seseorang. Dia ada 4 perkara yang diraikan. Ataupun kita sebut pada muru'ah ini, apa dia tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Berbeza mengikut zaman dan tempat. Tu lebih tepat. Berbeza mengikut zaman dan tempat. Boleh jadi perkara itu dianggap menjatuhkan muru'ah di satu tempat, tapi perkara yang sama itu tidak dianggap menjatuhkan muru'ah di satu tempat yang lain. Jadi itu ikut keadaan tempat lah. Kemudian disyaratkan juga mendengar, melihat dan sebagainya. Jadi disebut kat sini dalam berapa syarat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Islam, balik, merdeka, bermarwah, mendengar, melihat dan sebagainya. Itu ialah syarat-syarat untuk seseorang itu dipanggil seorang yang mempunyai keahlian untuk menjadi saksi. Tu. Allahumma salli. Yang kedua, syarat yang kedua bagi saksi ialah adamut ta'yin lil wilayah. Adamut ta'yin lil wilayah. Ai la yakunu syahidu huwal wali. Adamut ta'yin ni tidak tertentu dia tu menjadi wali. Itu. Maknanya tidak boleh seorang wali menjadi saksi. Kita baca contoh dia. Baru kita jelas insya-Allah. Kharaja bihi idza wakkala al-abu al-wilayata li ahadin wa arada al-abu an yakuna huwa shahidan fala yasihhu li anna al-wilayata ta'ayyanat alayhi. بخلاف إذا كان وليها أخاها الكبير فيجوز لأخيها الثاني أن يكون شاهدا لأن الولاية لم تتعين عليه. Okey. Jadi yang kedua tadi syarat kita sebut, syarat yang kedua ialah adamut ta'yin lil wilayah. Orang yang nak menjadi saksi tu tak boleh dia tu ta'yin tertentu untuk menjadi saksi, untuk menjadi wali. Jadi terkeluar daripada syarat itu ialah kalau seorang ayah mewakilkan orang lain untuk menjadi wali. Untuk menjadi wali. Dan ayah itu pula ingin menjadi saksi. Ketika itu tidak sah nikah. Kerana apa? Kerana ta'ayyanat 'alal ab untuk menjadi wali. Tertentu untuk ayah untuk menjadi wali. Selagi mana ayah tu okey, tidak ada perkara-perkara yang menyebabkan wali itu berpindah kepada wali ab'ad, juga tidak ada perkara-perkara yang menyebabkan wali berpindah kepada wali hakim, maka yang wajib menjadi wali ataupun yang tertentu yang wajib menjadi wali ketika itulah ayah. Tak? Okey. Jadi ayah tak nak jadi wali, dia wakilkan orang lain.
Dia wakilkan orang lain. Okey. Bila mana dia wakilkan orang lain tu, tak? Wakil tu naibun anhu, pengganti kepada diri dia. Pengganti kepada diri dia. Okey, ketika mana akad nikah berlaku, wakil kepada, contoh saya wali kepada anak saya Fatimah. Saya wakilkan Zaid untuk menjadi wali. Dan saya nak menjadi saksi. Ketika akad nikah berlaku, Zaid ni wakil kepada saya. Dia akan jadi wali lah. Dia akan akad nikah. Okey. Dalam masa yang sama saya menjadi saksi. Sebenarnya, pada hakikat sebenarnya, saksi dan wali ialah orang yang sama. Saksi dan wali ialah orang yang sama. Sebab apa? Sebab Zaid itu ialah wakil kepada saya. Tak, bila wakil kepada saya, seolah-olah dia tu ialah saya. Dia itu wakil kepada saya. Saya orang asal, saya wakilkan dia. Jadi seolah-olah dia itu saya. Jadi dia jadi wali. Dalam masa yang sama, dia jadi wali. Dia itu siapa? Saya lah. Sebab dia itu wakil saya. Dalam masa yang sama, saya ialah saksi. Jadi natijah dia akan keluar apa? Saya menjadi wali, dalam masa yang sama saya menjadi saksi. Oleh sebab itu tidak sah. Tu kalau tertentu kewalian itu ke atas ayah. Berbeza kalau tidak tentu kewalian itu ke atas seseorang. Contohnya bi khilafi idza kana waliyuha akhahal kabir. Berbeza kalau wali ialah adik-beradik lelaki. Contoh kakak adik perempuan kita nak kahwin. Ayah kita tak ada dah, atuk kita tak ada dah. Tak. Jadi yang atas-atas tak ada dah. Maka wali berpindah kepada adik. Kepada abang kandung, adik kandung. Tak. Contoh Zainab yang nak kahwin tu. Adik-beradik Zainab yang lelaki ada 10 orang. Adakah tertentu wali itu abang yang pertama? Tidak. Wali kalau adik yang kedua, abang yang kedua boleh jadi wali. Abang yang ketiga boleh, abang yang keempat boleh. Jadi siapa-siapa pun daripada 10 orang ini boleh menjadi wali. Jadi tidak tertentu ke atas seorang abang, tak. Ketika itu kalau abang yang sulung sekali, abang yang pertama mengahwinkan abang yang pertama, kejap. Abang yang pertama mengahwinkan apa? Mengahwinkan Allahumma salli ala Muhammad, Zainab itu, adik abang yang kedua boleh menjadi saksi. Abang yang ketiga juga boleh menjadi saksi. Tidak ada masalah. Jadi bezakan dua gambaran ni. Gambaran pertama, ayah tu seorang yang layak menjadi saksi. Tidak ada perkara yang menyebabkan wali berpindah kepada wali yang jauh, dan juga tidak ada perkara yang menyebabkan wali berpindah kepada wali hakim. Jadi tertentulah kewalian itu ke atas ayah. Tak, ayah mewakilkan orang lain. Wakil tu umpama ayah lah. Wakil kita umpama kita. Jadi seolah-olah kita yang akad nikah. Dalam masa sama kita jadi saksi, maka tidak boleh. Gambaran kedua berbeza. Itu maksudnya. Ada iskal lah yang bermain di kepala saya ni. Tentang apa yang telah saya baca. Kalau ada peluang kita sebut. Syekh saya dulu di Mesir, Syekh Mustafa, yang timbulkan iskal tu bila kami tanya satu soalan. Saya pun tanya, kawan saya yang Thailand, Ustaz Afnan pun tanya. Allah alam. Kalau kita nak kongsi, kita kongsilah. Tapi takut jadi kelang kabut, tak kongsi. Kita kira sah insya-Allah khair. Yan'aqidu an-nikah bi syahadati masturai al-adalah ay al-adalatu adh-dhahirah fala yajibu al-bahthu 'an al-adalati al-batinah. بخلاف الإسلام والحرية فلا بد من ظهورهما فلا ينعقد النكاح بشهادة مستوري الإسلام والحرية. Jadi disebut di bawah sekali ini disebut yan'aqidun nikah sah bisyahadati, dengan disaksikan oleh seorang yang keadilan zahir sahaja. Fala yajibul bahthu anil adalah al-batinah, dan tidak wajib kita cari dan tidak wajib kita bahaskan cari
tentang, tidak perlu kita cek tentang keadilan berbentuk batinah bagi seseorang. Jadi bab adil memadai kalau zahir seorang tu adil, maka dah boleh menjadi saksi. Tak perlu kita cari dua orang ataupun tak perlu kita dapatkan seorang yang adalah pada sudut batinah. Adalah batinah ni susah sikitlah. Adalah zahirah ni kita tengok kawan ni molek, tak semayang pun tak tinggal, duduk dengan kita molek, jiran kita apa semua, kita panggil dia, suruh jadi saksi, boleh dah. Tapi kalau adalah batinah ni tak, dia mesti, Allahumma salli ala Muhammad, mesti dapat tazkiyah ni cop daripada pihak jabatan agama ke, daripada majlis agama ke, yang mengatakan dia tu adil. Cara lagu mana? Secara ringkas, saya tak berapa nak ingat secara tafsil. Jabatan agama hantar spy 2-3 orang spy, tengok keadaan kawan ni, buat tak benda-benda dosa besar, mengumpat dosa-dosa besar lah tak. Lepas tu dia pergi tengok juga di kawasan kerja orang tu. Dia pergi kat kawasan kerja orang tu, dia tanya orang-orang sekeliling tu macam mana perangai kawan seorang ni. Kita nak ambil dia jadi saksi ni. Okay, bila semua sekali kita cek semok guna spy apa semua tu, semua kata okey, tak ada masalah, disahkan oleh 2 orang kalau tak silap, maka mu'id pun ataupun majlis agama ke jakim ke bagi cop mohon, dah beritahu kawan ni, iktiraf kawan ni sebagai adil. Itu dia bagi adil secara batin, mana perlu kepada kajian yang lebih lah, kena pada spy apa semua tu, perlu orang cek nazir gitu. Tapi kalau adalah zahirah, kita tengok kawan tu molek, perangai dia molek, sekalipun batin yang kita tidak tahu, maka dah selesai lah, boleh. Jadi pada sudut adil tidak ada masalah untuk kita cari saksi yang sekadar adil pada sudut zahir. Tapi Islam tadi kita sebut apa? Mesti cari saksi yang Islamnya tu, Islamnya apa? Yang yakin Islam. Tak boleh yang zahir Islam ataupun yang mastur Islamnya, tak boleh. InsyaAllah. Bikhilafil Islam al-hurriyah, berbeza Islam dengan hurriyah. Islam dengan hurriyah mesti cari yang Islam zahir dan batin. Islam yang bikhilafil Islam al-hurriyah fala budda min zuhurihima. Berbeza kalau Islam dengan merdeka, nak tak nak mesti yakin 2 orang tu Islam dan merdeka untuk menjadi saksi. Fala yanaqidu nikah bi syahadati masturil Islam wal hurriyah. Maka tidak memadai kalau akad nikah itu disaksikan oleh mereka yang Islamnya berbentuk mastur, tak, hurriyahnya juga berbentuk mastur, tidak memadai. Jadi kesimpulan dia, syarat nak jadi saksi ada 2. Pertama, mempunyai keahlian untuk menjadi saksi. Macam mana nak ada keahlian menjadi saksi? Mesti cukup beberapa syarat. Antaranya ialah Islam. Islam tu pula mesti Islam yang secara yakin, tidak memadai zahir Islam, tidak memadai masturul Islam. Begitu al-hurriyah, mesti yang yakin merdeka, tak boleh yang zahir hurriyah, dan juga tak boleh yang mastur al-hurriyah. Berbeza kalau bab adil. Adil memadai kalau zahir dia adil, walaupun batin kita tidak tahu adil ataupun tidak. Itu kesimpulannya. Okey. Wala budda an ya'rifa syahidani az-zawjaini isman wa nasaban wa suratan. Tu. Poin seterusnya disebut mesti wajib 2 orang saksi itu tahu, kenal 2 orang bakal suami isteri. Kena tahu nama, kena tahu nasab bin siapa dia, dan kena tahu rupa, gambar. Tu sebab mereka nak menjadi saksi ni. Nak menjadi saksi, hak ni kahwin hak ni. Kalau bergaduh lepas ni, contoh salah seorang daripada pasangan tu ingkar, aku tak pernah kahwin dengan kamu. Tak, jadi kita nak dapatkan pembuktian mereka tu pernah berkahwin, kita jumpa saksi. Saksi pula tak tengok sebelum ni. Ketika akad dia tak tengok dulu, tak kenal mana suami mana isteri. Tak tahu nama pula, nasab pun tak tahu. Jadi tak ada faedah lah.
Tak ada faedah nak menjadi saksi begitu. Jadi mesti tahu, nak jadi saksi tahu gambar rupa. La yushtaratu ikhbaru syahidaini falau hadara bi anfusihima wa sami'a al-ijaba wal qabul. Tidak disyaratkan kita mengkhabarkan dua orang saksi. Tak ada syarat kita sebut kamu dan kamu, Zaid dan Abu, kamu dua orang jadi saksi. Tak syarat begitu. Falau hadara bi anfusihima, kalau dia datang, tanpa kita jemput contoh. Dia datang dan dia mendengar ijab dan qabul yang berlaku. Tak sah nikah tu. Sebab apa? Ada dua orang saksi. Dua orang saksi tu kita tentukan, nak kita panggil, nak kita tak panggil pun, kita tak jemput pun, dia datang sendiri. Yang penting dia dengar ijab dan qabul itu berlaku. Sama ada dia dengar sadaq, mahar itu disebut ataupun tidak, itu tidak ada masalah. Yang penting dia dengar ijab dan qabul. Cuma hari ni lebih berhati-hatilah. Untuk berkahwin ni kita tulis nama siap. Ni saksi pertama, saksi kedua. Itu pada sudut qanun lah. Sebenarnya yang datang tu, yang tengok tu semua saksi. Yang tengok tu semua saksi. Cuma dalam kertas ditulis dua orang saksi. Sebenarnya bila perkahwinan tu berlaku antara suami isteri, antara bakal suami kerabat si suami, ijab qabul tu semua dipanggil saksi sebenarnya. Al-afdalu an yakuna syahidan haji wal umrati li'annahuma law mata qabla ada'ihima ba'da al-istita'ati fa yuhkamu bi fisqihima. Yang afdalnya saksi itu ialah orang yang telah mengerjakan fardu haji dan umrah. Kerana apa? Kerana kalau dua orang saksi itu mati, sebelum mereka mengerjakan haji dan umrah, selepas mereka mampu mengerjakan, maka dihukum sebagai fasik dalam mazhab Syafi'i. Contoh, Abu dan Zaid menjadi saksi. Ketika menjadi saksi, tidak lagi mengerjakan haji dan umrah. Okey, boleh. Okey. Sedangkan mereka mampu, ada duit, ada kemampuan untuk kerjakan haji dan umrah. Selepas 5 bulan, dua orang saksi itu meninggal aksiden. Ketika itu dihukumkan Zaid dan Bakar itu yang menjadi saksi itu sebagai fasik. Kerana apa? Kerana mereka mampu buat haji, tapi tak buat haji, kemudian mati. Dihukum sebagai fasik. Apa yang muskilahnya? Muskilahnya ialah nikah yang berlaku tadi disaksikan oleh dua orang yang fasik. Sedangkan syarat nak menjadi saksi mesti apa? Mesti adil. Sekalipun adil, seperti pun adil itu ialah al-adalatu al-zahirah. Sekarang ni fasik tak boleh lah. Itu yang afdal. Perbahasan secara panjang lebar tu kita tangguh kemudian lah. InsyaAllah lepas ni ada rezeki kita baca Taqrib Sadidah Muamalat. Ibadat tak tahulah, ibadat tebal sangat. Lepas tu ada rezeki kita baca Mu'nisul Jalis. Mu'nisul Jalis syarah Al-Yaqutin Nafis. InsyaAllah. Hukum tahammul syahadah, hukum kita tahammul syahadah. Hukum kita tahammul syahadah. Tahammul syahadah tu kita pergi dan kita tengok ijab dan qabul tu berlaku. Itu tahammul syahadah. Ada satu lagi kita bagi adab. Maksudnya bila dua orang tu bergaduh contohnya. Contoh yang suami kata aku tak pernah, isteri mendakwa begitu. Jadi kita dengan syahadah, aku menjadi saksi yang dua orang ni pernah berkahwin. Jadi pergaduhan tu akan terlerai lah dengan penyaksian kita yang mengatakan mereka tu dah pernah berkahwin. Jadi apakah hukum tahammul syahadah? Kita pikul syahadah. Fardun al-kifayah. Kalau semua tak nak, maka semua berdosa. Kampung tu puas cari siapa dia nak jadi saksi untuk perkahwinan tu. Semua bakal berdosa kampung tu. Wa yakunu fardhu ain, boleh jadi tahammul syahadah tu fardhu ain. Bila? Idza ta'ayyana alaih, bila tertentu kepada dia sahaja. Maksudnya dua orang tu je ada lelaki kat situ yang cukup syarat, maka ketika itu dua tu fardu ain ke atasnya menjadi saksi ke atas satu-satu perkahwinan. Au sayuaddi ila tawakkul,
Menjadi fardu ain juga kalau menyumbang kepada tawakul. Tawakul ni apa dia? Tawakul dia saling mewakilkan. Ni sepatutnya jadi saksi dua orang ni. Dua orang ni wakilkan orang lain. Lepas tu orang yang diwakilkan tu wakil kepada orang lain. Lepas tu orang yang diwakilkan tu wakil kepada orang lain. Jadi pusing duk wakilkan. Faham tak? Dia jadi tersasul, berpusing gitu. Hak ni wakilkan orang ni, hak ni wakilkan ni. Lepas tu bila nak kahwin? Nak kahwin tak lama dah nak wakil-wakil lagi. Faham tak? Ketika itu ke atas yang disuruh, ke atas yang cukup syarat, ataupun boleh jadi yang apa Sayyidina Muhammad fardu ain ni boleh jadi ke atas yang ditentukan oleh hakim. Allah alam. Tapi dia sebut kalau menyebabkan kepada at-tawakkul menjadi fardu ain. Saya pun tak rujuk banyak lah sebab syarah kita ni kita hajatnya nak baca laju-laju supaya apa tu gambaran awal tu kita dapat. Tu perbahasan yang luas boleh belajar sendirilah, kita tak yang lebih besar kita tak reti. Ruknul khamis, rukun yang kelima as-sighah. Sighah ni apa? Ijab dan qabul tu. Ay al-ijab wal qabul wa huwa qaulul wali zawwajtuka binti fulanatan wa yaqulu az-zawj qabiltu zawajaha. Itu makna apa ijab? Ili zawaj, aku kawinkan kamu Zainab. Wa yaqulu al-wali wa yaqulu suami pula hanya syurutu sighatin nikah, nak sahnya sirah jual beli. Boleh tengok pada syarat jual beli apa yang disyarat kat sini. Wa izadu huna syartun wahidun, ditambah kat sini satu syarat lain untuk sah kat nikah. Bila sah sirah, sahlah perkahwinan. Bila tidak sah sirah nikah, maka tidak sahlah perkahwinan. Jadi ditambah kat sini satu syarat yang tidak ada pada syarat al-bai', jual beli. Apa syarat yang ditambah? Wa huwa ayakuna bilafdhin nikah aw tazwiji aw tarjamatihi bi syarti an yafhamaha al-aqidan wasyahidan. Hendaklah pernikahan dengan lafaz nikah. Tak boleh lebih nak tukar. Sekarang ni bukan nak jual beli, kita nak kahwinkan. Jadi mesti guna lafaz nikah ataupun tazwij, zawwajtuka, ataupun terjemah aku kahwinkan kamu, aku nikahkan kamu. Dengan syarat ijab dan qabul itu difahami oleh dua orang, suami isteri, dan juga dua orang saksi. Begitu. Wa yanqusu syartun wahidun min syurutil bai' wa huwa al-khitab. Dan tidak disyarat dan berkurang satu syarat daripada syarat-syarat jual beli. Sah sirah nikah ialah syarat sah sirah jual beli. Kemudian kita sebut ditambah satu syarat dekat sini yang tidak ada pada syarat jual beli. Yang kedua, dikurangkan satu syarat di sini, sedangkan syarat itu disyaratkan pada bab jual beli. Apa yang dikurangkan? Khitab. Pada jual beli, falau qala zawwajtu fulanan, aku kahwinkan Muhammad dengan anak aku, maka sah. Walaupun kita sebut zawwajtuka, aku kahwinkan kamu, kaful khitab tu kita juga sahih nikah bi khilafil beli. Atau nak fala budda an yudhifa al-aqda ila al-khatib, mesti kita sandarkan kepada khatib. Mana kita sebut tuka, tu kita kena sebut aku jual kepada kamu. Tuka, aku jual kepada kamu hadhihi as-saburah masalan. Tak, tu tukar tu bukan aku jual kamu, tukar tu aku jual kepada kamu. Boleh. Tu boleh rujuk okay, kita dah sebut dah. La yadurru taqdimul qabul 'ala al-ijab li husul al-maqsud falau qala az-zawju qabiltu nikaha fulanatin faqala al-wali zawajtuka ha sahha. Tidak ada masalah untuk sahnya nikah didahulukan qabul
Suami dulu sebut. Suami sebut apa? Qabiltu nikah fulanah. Aku terima nikah Zainab bin Ali. Wali pun tak. Wali kepada Zainab sebut apa? Aku kahwinkan dia dengan kamu. Sah nikah, tidak ada masalah. Jadi bakal suami sebut dulu. Bakal suami sebut aku terima nikah Zainab bin sah nikah, tidak ada masalah. Kalika yasihu law qala zawj zawijni fulanatan faqala wali aqibahu zawajtukaha. Begitu juga sah nikah kalau suami sebut zawijni fulanatan, kahwinkan aku Zainab bin Ali. Maknanya kahwinkan aku dengan anak kamu. Tak? Tu wali ada depan kita. Wali pun sebut zawajtukaha. Aku kahwinkan dia dengan kamu. Sah, tidak ada masalah. Dalam bentuk perintah lah ni. Suami tu perintahkan wali, zawijni, kahwinkan aku Zainab bin Ali dengan anak kamu tu lah. Ali pun sebut zawajtukaha, aku kahwinkan dia dengan kamu. Sah, tidak ada masalah. Wa kadzalika biqaulil wali tazawwajha faqala zawju aqibahu tazawwajtuha wa dzalika liwujul istida'il. Begitu juga kalau wali yang suruh kahwin, dia tengok kita comel perangai, dia pun sebut apa? Tazawwajha, kahwinlah dengan dia, dengan anak. Tak, kita pun sebut tazawwajtuha. Sah. Sangkut selesai baca lagi. Lau qala al-wali zawajtuka nikahu bi mahril misli. Wali sebut zawajtu